Untuk pengetahuan semua, sesi IG Live bagi Jabatan Komunikasi Komuniti untuk tahun 2022 ini akan diadakan sebanyak 12 kali. Ini adalah sesi yang pertama dan kita dengan jemputan kita daripada tim Jom Take Off. Sekejap lagi kita tanyalah Jom Take Off ni apa kan? Finally. Okay. Okay. Okay, shall we start? Ya, ya. Saya just nak jelaskan kat sini rupanya ada sekatan terhadap IG Live. Jadi saya terpaksa guna VPN. Jadi dia punya lag tu ada lebih sikit lah. Okay, understand. Okay, it's okay, no worries. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat berpuasa. Hari ini 11 Ramadan. Bersama-sama saya, Aina Zambira Muhammad Sofi daripada Jabatan Komunikasi Komuniti dalam sesi IG Live bersama dengan tim Jom Take Off. Dan hari ini kita sangat berpuas hatilah kerana sudi daripada tim Jom Take Off memenuhi undangan kita diwakili oleh juruterbang Airbus 380 kita, FO, First Officer Khidir Aiman Azadi. Hi FO. Assalamualaikum. How's your puasa so far? Puasa setakat ni okey. Saya biasa cuti lah bulan puasa sebab tak nak clash dengan terbang. Jadi kita boleh maksimumkan waktu puasa kita. Okay, okay. Alhamdulillah. Okay, I don't want to waste any more time. Kalau FO boleh ceritakan mungkin sedikit latar belakang FO sendiri, FO Khidir sendiri dan juga bagaimana tercetusnya Jom Take Off. Latar belakang saya dulu bekerja sebagai seorang juruterbang di Malaysia selama 10 tahun dan saya dah memilih untuk berhijrah ke luar negara lah. Sekarang saya bekerja di Timur Tengah. Saya dah nak dekat 6 tahun jugalah kat sini. Dan tercetusnya konsep Jom Take Off ni sebenarnya dua rakan saya. Rakan saya Cap dengan Captain Yazran. Diorang di pertengahan pandemik COVID-19 ni diorang bincang dan untuk menerbitkan sebuah video berformat temu ramah. Mula-mula sesama sendirilah nak temu ramah tentang apa-apa topik yang terlintas di fikiran lah. Waktu tu kita semua nak cari nak buat apa lah waktu pandemik ni kan. Kita semua masih cari-cari lagi. Dan pada masa yang sama, Cap sendiri ada follower, pengikut yang agak ramai di TikTok, lebih kurang 10,000 orang. Jadi mereka mula bereksperimen dengan format secara siaran langsung dan bertemu ramah lah dengan penonton yang suka bertanyakan tentang penerbangan dan pengetahuan yang ada lah tentang dunia penerbangan ni. Dan daripada situ format soal jawab tu diorang lebarkan ke YouTube, ke Facebook dan seterusnya. Daripada temu ramah sesama sendiri mereka jemputan daripada luar yang juga daripada dunia penerbangan lah, kebanyakannya juruterbang. Dan daripada situ Jom Take Off dah berubah menjadi apa yang kita tahu pada hari ini lah. So respon macam mana setiap kali buat live? Macam sekarang jugalah ada gementar. Okay, that's good. Tahu ramai orang tengok. Okay, FO, pandemik COVID kan dan juga lockdown yang terjadi dekat serata dunia kan telah menyaksikan turun naik jatuh bangunnya sesubang perniagaan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kena pay cut kan. Kalau macam tu, FO sendiri sebagai seorang juruterbang, sejauh mana pandemik ini telah memberi kesan kepada dunia penerbangan? Jadi bila PKP ni kita tahulah kan ada kawalan pergerakan, lepas tu ada sekatan terhadap sektor pelancongan dan sektor travel macam tu, ditambahkan dengan larangan untuk berkumpul tanpa penjarakan sosial. Jadi semua perkara-perkara boleh kata tunjang lah kepada dunia penerbangan. Memang kita kena ada lah semua benda-benda ni untuk mengoperasikan sebuah syarikat penerbangan. Jadi akibat daripada itu boleh kata hampir musnah lah semuanya. Dalam era pasca pandemik ni yang kita baru nak keluar daripada semua benda-benda COVID-19 ni, orang kata patah tumbuh hilang berganti. Jadi sedikit demi sedikit lah syarikat-syarikat penerbangan yang ada ni dia dah mengorak langkah untuk keluar daripada fasa
tidak aktif daripada sebelum ni kepada pemulihan lah. Sebab saya tengok pun ada macam beberapa juruterbang yang dah start niaga kan. Yang viral juga dekat paper, ada yang niaga burger, ada yang menjual. Macam FOKD sendiri ada ke terlibat dalam tempoh PKP tu yang tengah idle tu, ada buat apa-apa juga ke? Dalam banyak-banyak syarikat penerbangan dalam dunia ni ada pelbagai jenis cara diorang deal dengan diorang punya staff yang kata berlebihan lah sebab tu pandemik ni. Ada yang masih bekerja, tu yang betul-betul untung. Ada yang cuti tanpa gaji macam saya. Jadi saya cuti tanpa gaji kat sini, namun begitu masih ada lagi bil air, bil api, apa semua sekolah, anak semua masih lagi ditanggung. Isteri saya kerja. Jadi saya untung dekat situ lah. Saya dah jadi macam sura rumah lah. Saya tolong beli barang, tolong bawa kereta semua. Tak, saya biasa delegate benda tu kepada pembantu rumah dan lain-lain lah. So what do you miss the most bila waktu PKP dan lockdown tu kan? What do you miss the most? Yang you rasa macam alamak dah lama tak buat kan? Biasa rutin mungkin terbang kan? So sepanjang PKP tu apa yang rasa macam ada yang tak kena lah? Apa yang rasa macam rindu sangat nak buat? Kalau saya sebagai juruterbang, sebab saya memang suka apa yang saya buat ni. Memang saya sangat saya punya cita-cita sampai ke luar negara sekali pun lah untuk mengalami dunia penerbangan yang berbeza, bawa kapal terbang yang berlainan, pergi ke tempat yang berlainan musim, berlainan tempat. Rindu juga lah melancong ni, keluar. Kita bila naik kapal terbang tu dah lama tak naik, rasa macam otak tak aktif lah, otak tak jalan. Kalau kata pandemik ni terjadi, ada tak dia mengajar kita daripada sudut macam unity ke kesepakatan sama industri penerbangan ni? Adakah COVID ni make you stronger together ke macam mana? Jadi dunia penerbangan di merata dunia ni boleh kata besar lah, dan setiap syarikat dia deal dengan benda ni dengan kaedah dia sendiri. Apa yang saya nampak lah daripada apa yang saya alami dan apa yang kawan-kawan alami adalah kesepakatan tu wujud tapi dia tak sama rata. Macam kalau kita bayangkan kapal besar yang akan karam dengan penumpang-penumpangnya, dia punya bot keselamatan tu tak semua akan dapat naik. Dan ada yang memang nasibnya terlepas di laut yang berkeluarga lah. Itu kira yang paling malang lah. Kiranya ada yang kena buang kerja, cuti gaji macam saya, gaji separuh. Jadi yang saya nampak kesepakatan yang saya rasa agak terharu adalah kawan yang dah tak bekerja ni dia berniaga, dan kita yang masih ada gaji, masih ada pendapatan, kita menyumbang terhadap diorang, dan juga ahli keluarga dan juga kawan-kawan lain yang kurang terkesan daripada pandemik juga turut menyumbang kepada pendapatan diorang. Dan di situlah saya nampak kesepakatan yang saya rasa agak bagus lah waktu pandemik. Okay, kalau kita sebut pasal juruterbang ni, orang akan nampak macam bulan bintang kan, nampak macam gerah kan. Tapi sebenarnya apa kualiti sebenar yang diperlukan untuk menjadi seorang juruterbang? Especially dan pandemik ni ada mengubah apa-apa tak dalam pemilihan pekerja, pemilihan seorang juruterbang sendiri ke? Pemilihan biasa apa yang saya nampak adalah ikut supply and demand lah, di mana kalau macam tak banyak juruterbang diperlukan tapi tak banyak juruterbang yang sanggup menjadi, maka standard itu direndahkan sedikit. Masih ada sebuah minimum tapi masih perlu dicapai lah. Kepada orang yang berminat dan nak tahu cara-cara untuk menjadi seorang juruterbang, suka cerita saya maklumkan Jom Take Off memang ada buat video tentang yang diperlukan. Jadi anda boleh pergi ke YouTube Jom Take Off. Kami mempunyai podcast yang dinamakan Sembang Kencang, di mana kami bercerita dengan lebih lanjut lagi tentang ini. Tapi apa yang secara kasarnya saya boleh ceritakan, ciri-ciri seorang yang ingin menjadi juruterbang ni, otak dia kena berfikir dengan pantas lah. Dia kalau kita orang biasa panggil bergeliga. Dia tak perlu berfikir dengan mendalam seperti seorang doktor, tapi dia perlu berfikir pantas, berfikir ke hadapan
sekurang-kurangnya sepantas kapal terbang yang dipandu. Sebab itu adalah memang ciri-ciri pekerjaan yang diperlukan daripada seorang juruterbang itu. Okay. Nasihat FO sendiri kalau kata anak-anak muda kat luar sana. I don't think, saya harap ada anak-anak muda yang mengikuti live kan, pada pagi ini. Tapi your nasihat kan, sebagai seorang abang kan, kepada anak-anak muda yang nak join, nak jadi pilot kan. I would say that this job takes a lot out of you. Jadi untuk kita buat kerja yang susah macam ni dan memang demand banyak terhadap kita, lebih-lebih lagi macam waktu bulan puasa, kita bangun tidur tak tentu, nak cuba puasa kat rumah dan sebegitu begini. Seeloknya kita sukalah apa yang kita buat. Jadi kalau tak suka bawa kapal terbang, tak suka dunia penerbangan, setakat fikir jam-jam cantik, kereta cantik ke, saya rasa ada lagi avenue lain yang boleh diterokai lah selain daripada kapal terbang. Dan saya rasa apa yang penting pada pandemik ni, untuk seseorang yang ingin jadi seorang juruterbang adalah kita perlu tahu yang fitrah pekerjaan ni adalah fragile. Maknanya kalau ada benda-benda macam COVID-19 ni, yang pertama gugur sektor pelancongan, penerbangan, sukan berpenonton, tu semua memang dah burn lah. Dan yang terakhir sekali akan ada balik adalah benda-benda macam ni lah. Jadi bila kita minta kerja sebagai seorang juruterbang tu perlu macam simpan lah di belakang fikiran kita perkara-perkara macam ni. Saya nampak Kapten Yazran kata FO KD pelajar terbaik dekat akademi apa tu 2005-2006. Best student best student. Betul. Oh, dia pun tengok sekali. Ada pantang larang tak untuk waktu penerbangan ataupun sebelum penerbangan, contohnya you have to get enough rest berapa jam ke, you cannot drink ke, something like that, ada tak yang kita orang tak tahu yang boleh Ya, ada. Untuk yang mengambil alkohol, dia punya larangan dia adalah 12 jam. Kita orang panggil secara kasarnya bottle to throttle lah. Maknanya bergantung kepada kadar badan memetabolisasikan alkohol tu sehingga ianya hilang sepenuhnya, lebih kurang 12 jam. Kalau nak ikutkan tidur, tak ada larangan yang hakiki. Tak ada macam betul kena tidur waktu ni, tak ada. Dia just macam akan pantau melalui kita punya penerbangan lah. Kalau kita terbang keluar, sebab kita staff kan banyak terbang keluar juga, melancong dan balik rumah sedemikian, dia akan pastikan kita berada di home base, di lapangan terbang yang kita akan berlepas sekurang-kurangnya 12 jam sebelum penerbangan. Jadi kita, kalau macam saya balik kampung kan, saya kena ada kat sini balik, memang tiket kapal terbang tu tak boleh tunjuk lebih kurang 3-4 jam je. Dia akan tahulah. So sekurang-kurangnya Okay, nak tanya lah, kenapa setiap kali kalau kita nak take off kan, kita kena tutup telefon? Lepas tu macam pilot dalam cockpit tu selalu tutup telefon tak? Saya tak boleh cakap untuk semua pilot, tapi apa yang saya nampak lah, ada aja yang macam terlupa nak tutup telefon ke. Jadi adakah ini memberi sebarang kesan kepada instrumentasi kapal terbang tu sendiri, di mana adakah macam kita tengok hal laju kapal terbang akan lari ke pasal telefon kan. Di zaman dan hari ini 2022, saya berani cakap selama saya terbang lah, daripada saya mula terbang sampai ke sekarang, saya tak pernah ada gangguan yang diasalkan daripada penggunaan telefon dalam kapal terbang. Tapi pada masa yang sama, saya nak tekankan ada sebabnya lah. Macam katalah, macam peluang untuk kapal terbang itu gagal, dia punya sistem dia satu dalam sejuta. Dalam dunia ni nak kata sejuta penerbangan beberapa hari, beberapa bulan dah dicapai. Jadi seeloknya lah jangan gunakan, melainkan dalam mode penerbangan. Okay, saya nak tanya, kalau dalam cockpit kita ada captain, kita ada first officer, biasanya yang akan majority akan
captain ni dia akan bagi kebebasan ke? Ataupun dia kata, okay, I am the captain, so you have to listen to me. Ke ataupun dia kata, FO, this time I let you, you know, you go ahead, you know. Faham, faham. Sekarang apa yang kita dah pelajari lah dalam zaman sekarang ni, di atas kesalahan-kesalahan, insiden dan aksiden yang dah berlaku dalam sejarah. Kebanyakannya berlaku apabila kapten tu dia tak perasan. Tapi FO dia perasan, tapi dia takut untuk menyuarakan pendapat dia. Jadi apa yang diterapkan di kalangan pasukan kru sekarang adalah apa yang dinamakan flat cockpit gradient, di mana kapten dan FO lebih kurang setara dia punya pendapat dan dia punya determination lah. Jadi kita tak nak bagi siapa-siapa terasa macam takut nak menyuarakan pendapat kalau dia tahukan tentang sesuatu. Cuma benda ni di dalam negara-negara barat dah diterapkan dengan menyeluruh. Tapi macam di negara timur di mana kita masih lagi ada adab, kita ada konsep kehormatan yang mungkin tak sesuai dibawa masuk ke kokpit lah. Kita perlu menceraikan diri daripada konsep-konsep ni dan faham bahawa kapten dan FO berada di situ untuk mengendalikan penerbangan yang selamat dan mereka seharusnya bersuara bila ada sesuatu yang tak kena. Years of flying, ada momen yang rasa paling cemas tak? Saya paling cemas kalau nak ikutkan lah dah dekat 15 tahun tak ada lah. Tak ada yang Oh, tak ada. Alhamdulillah. Semua terkawal lah. Saya adalah kawan yang kata apa, enjin kalau gagal tu dia punya kebarangkalian satu dalam berjuta. Adalah seorang pernah kena dan ada yang terbang dalam cuaca yang teruk sampai kapal rasa nak patah dua. Tapi saya sendiri tak ada rasa macam-macam. Tak ada. So we receive actually quite a lot of questions being asked. Are you permitted to do any personal modifications in the cockpit? Personal modifications, I can use my own headset. Macam syarikat akan bagi headset tertentu, tapi kalau saya rasa tak selesa ataupun rasa kotor ataupun rasa, dia ada bagi wipe untuk kita kesat. Macam wipe biasa, wipe Dettol untuk sanitize kan. Tapi saya lebih selesa pakai headset saya sendiri sebab dia ada noise cancelling. Dan itu adalah saya rasa satu-satunya modification yang boleh buat lah. Yang lain tu kita try to keep it standard. Apa beza peranan kapten dan FO dalam cockpit? Kalau pada hari ini peranan kapten dan FO problem solving, decision making adalah asas kepada penerbangan lah. Tapi yang decision making tu hanya diberi kepada satu orang aja dan itu biasanya diberi kepada kapten lah. Dan apabila kapten tu memberi FO tu membuat decision dia sendiri, itu adalah di bawah konsep delegasi di mana kapten itu ultimately adalah seseorang yang bertanggungjawab kepada keputusan tersebut. So itu sajalah beza. Yang lainnya biasanya hampir sama lah kita tengok. So dalam banyak aircraft yang ada, which aircraft do you find it and most enjoyable yang paling you rasa macam inilah saya paling suka dekat Airbus ke, you know, kalau kita nak ikut kapal semata-mata, saya rasa saya paling suka Boeing 747 sebab itu adalah kapal terakhir yang memberi kawalan hampir sepenuhnya kepada juruterbang. Macam di kapal saya sekarang ni Airbus 380, you dah ada perantara elektronik di mana bila kita memanipulasi joystick tu, kita bukannya secara terus mengawal kapal terbang tu, joystick tu dia remote control kapal terbang tu punya surface. Jadi dah rasa macam terpisah sedikit lah. Dan dengan alat-alat kawalan remote control ni, the pilot is protected against himself. Maknanya kalau dia tiba-tiba buat pergerakan yang macam tak betul, kapal terbang tu akan sense, pilot ni buat tak betul lah, tak payah ikut lah. Jadi dah macam kawalan tu dirampas daripada kita untuk keselamatan. Tapi untuk sebab itu saya paling suka bawa 747 lah. Macam, okay, you dah jadi pilot, untuk seterusnya tu macam
ada apa-apa syarat lagi tak? Maksudnya you have to pass certain exam ke, kesihatan ke macam oh dah jadi FO, nanti naik captain, so a safe side dah tak perlu buat apa-apa ke macam mana? Faham, faham. Kalau macam kita ambil lesen memandu, mungkin setiap berapa, 5-10 tahun kita kena pergi pejabat, bayar sikit Hmm. untuk baru lesen tersebut. Kalau untuk seorang juruterbang, 1 tahun lebih kurang 3 kali dia kena masuk simulator, dan di dalam 3 simulator ni kali uh, kecemasan-kecemasan tertentu. Ada lebih kurang 36 ke atas jenis kecemasan, dan setiap topik ni akan di-cover over the course of 3 years. So, bila kita masuk, it's called evidence based. Maknanya apakah yang sedang berlaku di dalam dunia penerbangan yang sedang memberi kesan kepada juruterbang-juruterbang pada waktu itu, dan itulah yang akan dibawa masuk dan diajar. So, Oh. tiap-tiap 6 bulan sign lesen, baru boleh terbang. Ah, after insiden MH17, MH370, ada perubahan ketara tak yang telah ditetapkan oleh aviation industry terhadap airlines, terhadap juruterbang sendiri, you know, the safety, dekat safety sector atau apa-apa saja? Ada. Kalau ikut MH17 tu, macam sekarang ni kita dah tengok perang di Ukraine semakin menular dan melebar sehingga ke seluruh negara. Kalau kita buka macam flight radar, kita tengok kapal terbang di kawasan Eropah tu, ada sebuah lorong besar di mana Ukraine berada. Jadi kalau dulu kita rasa terbang tinggi boleh terlepas lah daripada tembakan-tembakan misal semua ni kan. Sekarang ni tak ada, just avoid, tak payah pergi tempat tu sendiri. Itu untuk MH17. Untuk MH370, sebab dia punya penyebab dia kita tak tahu dengan lebih jelas, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi untuk waktu ini saya rasa sistem radar dan disiplin pihak menara kawalan dekat Malaysia, saya rasa dia orang dah berkemas tinggikan lah. Sebab kat situ pada hari MH370 berlaku tu ada macam pertanyaan lah, apa yang korang buat malam-malam ni sampai macam tak perasan ni, tak perasan tu. Jadi saya rasa dari situ ada proses improvement sikit lah yang dilakukan untuk ATC. Okay, ada soalan. How often are you flying with autopilot? All the time. All the time. Penerbangan daripada A ke B dalam 13 jam tu, saya berani cakap 1 minit pertama dan 1 minit terakhir saja pakai autopilot. Tapi Okay. kita kena faham autopilot ni apa yang dia tolong kita buat. Macam saya bawa kapal terbang, penumpang penuh 620 orang. Ada pelbagai jenis ragam penumpang. Kapal yang besar, banyak benda boleh rosak. Rosak tak semestinya rosak sampai mengempaskan kapal terbang, mungkin akan mencacatkan penerbangan tu di sana sini. Bila kita bawa kapal terbang, bila tangan kita pegang tuas minyak, sebelah pegang lagi joystick, kita punya akal kita dah 30% dah hilang lah. Jadi bila kita delegate pada autopilot ni, ada banyak benda yang kita boleh buat lagi. So itulah fungsi utama autopilot. I see. Okay. Sekejap saya nak pilih soalan. Yeah. Nasihat FO kepada orang yang dah lama tak fly. Pilot lah yang dah lama tak fly lah kan. Kepada pilot yang dah lama tak fly, saya syorkan cuba-cubalah familiarkan diri dengan main macam permainan flight simulator ke, just untuk rasa macam mana terbang balik. Dia macam naik basikal juga. Bila dah lama tak buat, kita akan dapat balik. Tapi bila kita dah masuk bekerja ni, syarikat penerbangan tak adalah nak invest banyak waktu untuk kita berada di simulator untuk berlatih sampai elok. Sebab simulator time is money. So if you boleh kekal current, kira macam boleh bawa kapal terbang dalam masa yang kita tak bekerja tu, ia akan bermanfaat bila kita bekerja semula. So have fun with benda-benda macam flight simulator, walaupun game. Passenger lama tak fly. Kalau passenger lama tak fly, saya rasa datang airport awal sikit lah. Kalau awal
1,5, buatlah 2 jam. Macam saya sendiri akan terbang malam ni. Saya rasa saya akan datang awal sikit lah. Sebab kalau diorang nak buat macam PCR ke apa kan. So just bagi masa untuk settle buat benda-benda macam tu. Okay, apa stereotype yang FO selalu dapat sepanjang jadi pilot? Stereotype kepada pilot. Jam mahal. Sebuah stereotype yang betul. Memang ramai kawan saya pakai jam mahal pun. Kereta mahal pun betul juga dalam kemampuan pilot itu sendiri. Mak gadget betul juga, boleh kata semua betul. Saya nak cakap satu je lah yang orang pinkan kepada pilot, tapi saya rasa tak ada betul sangat. Is suka berpasangan dengan pelbagai tak semua macam tu. Yang itu saya Ramai yang setia lah, ramai setia. bukan saya cakap untuk diri saya sendiri, untuk kawan-kawan yang saya tengok pula, kebanyakan yang datang kerja dekat tempat saya ni banyak yang macam dah berkahwin apa semua. Okey aja, tak adalah yang nak ni. Melainkan yang bujang tu, tapi kalau nak ikutkan orang bujang semua sama lah. Tak kisah dia apa job apa kerja apa Hmm. Apa tu? Berpuasa di atas langit biru. Saya lagi sekali saya nak cakap Jom Take Off ada buat ulasan tentang ni. So korang boleh pergi ke channel untuk lihat dengan lebih lanjut. Kita diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa bila bermusafir. Dan saya akan menggunakan rukhsah ini, saya boleh kata lebih kurang 60% lah daripada saya punya penerbangan. Lebih-lebih lagi macam terbang ke barat. Contohnya baru-baru ni saya terbang ke Canada. Jadi berlepas ke Canada pada pukul 2 pagi, sampai ke Canada tu dah pukul 10 pagi Canada. So 2 pagi sampai 10 pagi, tapi sebenarnya kita orang dah terbang nak dekat 13 jam. Oh, yes. 13 jam sampai sana baru 9 pagi. Nak berbuka kena ikut waktu sana. Tambahlah lagi 8 jam dari situ. Tak puasa lah. Itulah senang ceritanya. Tapi balik daripada sana, berlepas pada pukul pagi juga. Tapi sekarang ni kita lawan matahari. Maknanya senja tu lebih cepat, maghrib tu lebih cepat. So saya akan berpuasa lah waktu balik daripada sana. Lepas lebih kurang 2-3 jam kemudian dah boleh makan. Lepas tu kita akan bersahur balik sejurus sebelum mendarat. Dan saya sentiasa akan mengira saya punya had sebagai seorang juruterbang bila berpuasa, bila kali terakhir saya makan dan bila saya perlu perform seperti saya dah makan. Jadi pada saya, antara sarapan pagi dan tengah hari lebih kurang 5-6 jam. Dan saya takkan makan lah. Saya memang jenis yang takkan makan antara sarapan pagi dan tengah hari. Jadi kalau waktu saya berpuasa dan terbang lebih kurang 5-6 jam macam itu, saya akan berpuasa lah. Tak ada masalah bagi saya. Oh, Alhamdulillah. Pengalaman yang rasa macam paling best ketika bawa A380, saya baca kat sini saya. Sepanjang bawa A380 pengalaman paling best sekali. Sebenarnya waktu saya cakap pun saya nampak je banyak yang keluar kat sini, tapi saya pengalaman yang saya rasa paling best bawa 380, saya rasa ada inilah membuat pendaratan di New York. Sebab New York ada berbagai airport dan hanya syarikat yang saya terbang sekarang ni dia bawa 380 pergi ke New York. Inilah JFK lah yang orang nak landing di situ. Saya buat pendaratan dekat situ. Rasa glamour lah untuk orang yang tak pernah pergi New York ni. Bila kita tengok New York tu, kalau kita banyak tengok TV sambil membesar, TV di Amerika Syarikat, rasa macam lompat dalam TV. So bila saya buat landing kat dalam tu macam okay, dah landing dekat JFK lah, macam dekat dalam movie. Itu saya rasa pengalaman paling best juga lah. Okay, ada lagi ke soalan? Ada kejap. Ramai ni nak. Ya ke? Kejap. Betul ke extra seat? Betul ke extra seat dalam cockpit tu untuk family members pilot sahaja? Korang ni. Macam dalam A380 ada 3 seat tambahan.
Dan ketiga-tiga ini dia untuk biasanya captain yang akan authorize siapa yang boleh duduk situ. Tapi dia punya authorization tu bukannya macam syarikat tu perkuat apa ni memberi kuasa dia macam siapa-siapa pun boleh lah. Tak ada. Dia macam dekat dalam manual dah cakap orang gini saja boleh masuk. And captain has the right to refuse kalau dia rasa walaupun orang tu dalam senarai manusia yang dibenarkan, dia pose a risk. Maknanya dia mungkin akan mengganas ke ataupun mengganggu operasi penerbangan. Jadi yang saya boleh bagi antara orang yang biasanya duduk dekat situ lah, macam penerbangan yang jauh, penerbangan yang 10 jam ke atas akan ada 4 juruterbang. Tapi hanya 2 yang akan kendalikan kokpit tu, lagi 2 akan berehat. So yang 2 yang akan berehat ni, diorang akan duduk dalam kokpit untuk take off dan landing. So itu adalah kegunaan biasa lah untuk tempat duduk. Okay, apa advice kepada passenger bila berhadapan situasi air pocket? Bila berhadapan air pocket, kami sebenarnya dah lama tak guna istilah air pocket ni sebab air is everywhere. It's no such thing as an air pocket. Tapi saya faham sebab di kalangan keluarga saya juga pun ada pakai istilah ni. Tapi apa yang saya difahamkan bila orang cakap air pocket tu maknanya secara tiba-tiba kapal akan macam tenggelam dan naik macam itulah. Dia akan terbang di sebuah keadaan udara bergelora sedemikian. Apa yang saya boleh nasihatkan is dengar cakap pilot dan anak kapal. Biasanya pilot akan pasangkan simbol tali pinggang keledar. So kita pakai tali pinggang keledar. Dan cabin crew akan naik turun kapal dan cakap okay, kalau ada barang-barang yang loose kan, macam beg terbuka ke ataupun makanan masih lagi macam ada kat atas tray ke, kalau boleh habiskan cepat lah. Jangan bagi benda-benda yang cecair ataupun benda-benda yang boleh separ, jangan bagi dia melayang di sekeliling kapal bila kapal tiba naik turun macam tu. So far, your favourite runway dekat mana? My favourite runway? I tak ada favourite runway. Kalau nak ikutkan runway yang paling stick out lah pada saya, dululah dekat Medan tu, nama lapangan terbang tu Polonia. Runway dia kotor. Saya pun tak faham kenapa dia bagi kapal terbang turun kat situ. Sebab bila kapal terbang dah turun je, dah parking je, kita biasa setiap kali nak buat penerbangan, kita akan keluar check kapal terbang tu daripada luar. Tayar tu penuh dengan pasir apa semua. Macam ya betul sampai macam sekali. Lepas tu bila kita nak terbang daripada situ, biasanya landasan smooth. Macam tu je. Tapi ini macam bila nak berlepas daripada Polonia, macam fake kan? Tak pernah, saya tak pernah dekat tempat lain, tak pernah lagi. Kat situ saja, Medan. Kelakar juga. Okay, kita ada special request ni, FOK Day. Boleh tak FO buat announcement macam dalam flight tu? Rindu nak dengar, dah lama tak fly. Okay, saya buat satu yang pendek lah. Saya just ulang apa yang saya buat semalam. Sebab semalam saya baru balik daripada Jeddah. So, jadi saya buat untuk daripada Jeddah ke Dubai lah, katakan. Okay. Assalamualaikum and a very good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Kide. I'm the first officer. Just catching you up with the flight details. Flight EY2877 bound for Dubai is presently in cruise at about 41,000 feet. That's roughly 11 kilometers in the air. We're presently within Omani airspace and we expect to start our descent in about 10 minutes time. Present position about 600 kilometers from our destination airfield, Dubai International. Weather report for descent, as I can see from the cockpit windows here, things look like clear skies and the conditions are expected to continue all the way down into Dubai. Looking ahead into the surface conditions in Dubai International, light variable winds generally from the northwest, temperature at about 35 degrees Celsius, which is typical of the season. At the moment, we estimate landing in Dubai at about 3:30. If we're fortunate, we might get a shortcut and shave about 5 to 10 minutes off of that time. So we'll be at the gate at about 35 past, which is about on schedule. That's all the information I have. On behalf of all the crew,
Thank you for flying with us. Hope you had a pleasant time and have a safe and pleasant journey onwards. Thank you. Terima kasih. Oh, lancar. Macam senafas je. Okay, ada lagi ke? Kalau tak ada, okay, last one. Kita ada last one. Untuk flight jarak dekat, pilot dengan kru bertukar ganti ke atau masih pilot atau kru yang sama? Ini bukan operasi yang saya familiar buat masa ni sebab saya cuma buat operasi jarak dekat lebih kurang tahun pertama lah saya terbang. Katalah kalau waktu tu saya dekat Malaysia, kata buat KL, Penang, KL, Kota Kinabalu, lepas tu tidur kat Kota Kinabalu. Saya rasa semua kru sama. So kita memang kita orang aje lah sampai all the way sampai ke KK. Kadang-kadang tukar, saya rasa pernah sebab limitation untuk pilot bekerja dengan limitation untuk pramugari bekerja lain. Diorang boleh kan lebih sikit. Jadi macam untuk kita orang, kadang-kadang kalau dah kerja saban hari, kita orang macam dah okay, company kata you dah tak boleh kerja lagi dah. Kalau tak, tak selamat. So dia akan pisahkan kita dengan kru dan kita akan tidur di hotel dan kru tu mungkin akan sambung bekerja dengan pilot. Have you watched Sully? Yang the movie tu. Siapa nonton? Tom Hanks is it? Okay. Dia landing atas air, right? So menjadi satu isu dekat sana. So mana sebenarnya safer? You land balik atas air ke? You pusing balik macam yang dalam filem tu ke? Ke atas darat lagi selamat ke? Atas pasir? I don't know. Maybe you can tell us. Kan situasi yang diberikan kepada pilot tersebut, Sully tu, memang yang paling selamat adalah dalam air lah. Sebab dia dah kehilangan kuasa pada hal laju yang sangat rendah. Hal laju kapal terbang ni adalah kritikal kepada kebolehan dia untuk kekal di udara. Jadi bila kapal dia tak silap saya kena masuk dengan burung banyak kan. Jadi enjin tu dah tak ada kuasa, dah tak boleh menjana kuasa. Dan pada masa yang sama, dia baru berlepas. Kena burung, boom, tak ada kuasa. Jadi kita baru berlepas, kita punya hal laju rendah. Jadi bila tenaga rendah, berdasarkan hal laju yang rendah, ketinggian pun rendah, jadi maknanya dia tak ada banyak tenaga keupayaan untuk mentujahkan kapal tu ke mana-mana yang dia nak. Ada satu tempat je dia boleh pergi, laut. Dan itulah keputusan yang terbaik lah pada saya tengok apa yang dia buat. Okay, with that kita dah sampai ke penghujung IG Live. Terima kasih buat ramai orang tadi daripada 60 people, 65 I think yang join kita pada pagi ini untuk IG Live. Yang memberi soalan, ada yang kita dapat pick up, ada yang kita dapat bagi. You know, mungkin ada, kalau ada soalan-soalan lain boleh hantar direct kepada John Takeoff. Rasa dia ada email johntakeoff@gmail.com, you can send to them. Definitely they will answer you. Sekian sahaja untuk IG Live pada kali ini. Kami di Jabatan Komunikasi Komuniti mengucapkan terima kasih buat John Takeoff, buat FO Khidir atas masa pagi ini. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kita featuring. Jangan lupa untuk terus menyokong Jabatan Komunikasi Komuniti dan juga Jom Takeoff. Kalau siapa yang belum lagi like ataupun follow IG, Facebook, Twitter pun ada kan? Twitter, Jom Takeoff dan juga Jabatan Komunikasi Komuniti, bolehlah berbuat demikian. Ada apa-apa lagi tak nak cakap FO buat kali terakhir? Before we bid goodbye. Tak adalah, cuma terima kasih kerana menjemput saya. Saya amat berbesar hati untuk datang dan saya tak sangka lah ada banner kat belakang tu, saya kagum juga lah. Tidak. It's fine. I can pass it to Yazran if you want, so I can send it to you. Because this one is just for you, Aduh, okay. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Sehingga berjumpa dalam sesi IG Live Jabatan Komunikasi Komuniti yang lain. Sehingga itu saya Ainul Zamira Mak Sofi. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat puasa. Assalamualaikum. Salam.